إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita bertemu bagi menyambung bacaan buku kita Jalan Golongan yang Selamat ataupun Manhaj At-Taifah An-Najiyah ataupun At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang selamat ataupun golongan yang mendapat pertolongan. Hari ini kita dalam bahagian yang ke-20, nombor 6, solat menghadap ke kuburan. Solat menghadap ke kuburan termasuk dalam fenomena syirik, maksud benda yang boleh membawa kepada kesyirikan. Solat kepada kuburan adalah tidak boleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu solat, jangan kamu duduk di atas kubur, jangan duduk atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Jangan kamu duduk di atas kubur, dan jangan kamu solat kepadanya. Solat maksudnya menghadap ke arah kubur tadi kan, maknanya gitu. Kecuali solat jenazah lah. Solat jenazah kan, maknanya yang kalau kita belum solat ke atas jenazah tadi, kita sampai-sampai orang dah kebumikan dia, maka kita solat lah. Kita diri atas kubur dia menghadap ke arah kiblat, takbir lah 4 kalinya. Maka itu dia solat jenazah, bukan ada rukuk, bukan ada sujud. Takbir 4 kali, bagi salam je lah, kiri dan kanan ataupun kanan saja. Itu dia. Baik, berkenaan dengan solat ke atas jenazah selepas selepas pengkebumian ni, maksud dia ada beberapa hadis yang menjelaskan tentangnya. Di antara dia apa yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat ke atas seorang perempuan pada kuburnya, maksud dia di kuburnya, yang mana perempuan tadi kerja dia membersihkan masjid. Hari ni orang kata apa? Siak lah, siak masjid, kan? Kerja dia cuci masjid, bersih, tengok ada sampah-sampah ke apa-apa kan. Dia pun sapulah, masjid Nabi itu bukan macam masjid kita hari ni. Masjid Nabi bukan ada kapet, bukan ada tile, bukan ada permaidani ataupun kapet tadi kan. Maknanya tanah saja. Yang adanya hanya tiang dibuat daripada pohon kurma tadi kan. Pokok kurma tu buat tiang dia, kemudian bumbung dia diambil daripada daun-daun pelepah-pelepah kurma tadi kan, disusun-susun di atas tu kan. Bila kena panas daun tadi kecut, maka jaranglah jadi, maknanya jadi dia tidak, kalau hujan turun jadi bawah tu berselut lah. Sampai Nabi SAW ni kan, kita baca dalam hadis tu, Nabi solat, Nabi sujud di atas tanah yang berair. Tanah ni tanah
yang berair. Maksudnya tanah di dahi dan di hidung dia tadi. Itu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi solat tadi ke atas jenazah, yang kerja dia membersihkan masjid, yang mana para sahabat mereka mengkebumikan wanita itu pada malam hari tanpa mereka mengkhabarkan, memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kematian dia. Dia tak beritahu dekat Nabi bahawa perempuan tu dah mati. Nabi kenal lah perempuan tu. Kan kenapa? Kerana tengah malam dia segan nak kejut Nabi SAW, segan nak menyusahkan Nabi SAW. Maka dia dimandikan dia tadi, kemudian disolatkan ke atas dia tanpa Nabi solatkan, maka dikebumikan dia tadi kan. Itu dalam Bukhari dan Muslim, yang mana hadis itu diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin qad dufina lailan. Nabi jalan di satu kubur, kan kubur sebelah Baqi' tu kan. Nabi tengok kubur ni baru lagi, yang mana dikebumikan pada malam tadi. Maka Nabi kata, faqala mata dufina hadha, bila dikebumikan ni orang ni dalam kubur ni? Qalu al-barihata, dia kata malam tadi. Qala afala adantumuni, kenapa kamu semua tak cerita dekat aku? Qalu dafannahu fi zulmatil laili, kata mereka, kami mengkebumikannya pada kegelapan malam. Dulu bukan ada elektrik, kan? Pakai jamung ke apa, macam tu je lah. Kalau kita zaman dulu, orang tua ada pakai jamung kan. Lepas ataupun pakai pelita. Kalau zaman saya kecil-kecil tu pakai pelita minyak tanah, yang mana kalau kita nak berjalan malam hari, kita tak boleh lah macam tu, sebab nanti terpadam lah, kena angin. Kita buat macam mana? Kita ambil tin yang besar, tin biskut tu kan, tin biskut yang lebih kurang besar tu, kita tebuk, kita buat macam pintu dekat dia tu. Kita letak pelita dalam tu. Jadi kita ambil dawai, kita ikat dekat atas, kita buat tangkal pemegang dia kan. Pemegang dia kita pun jalan lah pada malam hari, dia jadi macam torchlight lah. Cahaya dia pergi ke depan lah. Tu masa saya kecil-kecil dulu. Tak tahu lah, mungkin ada yang pernah di sini pernah rasai. Tak pernah maknanya bukan orang kampung original lah. Kan? Jadi orang kampung original, orinya kampung dia tahu lah. Kan? Kampung tak ada elektrik. Jadi macam tu lah, malam-malam nak pergi sekolah pagi-pagi tu, nak bagi mandi dekat sungai ke, bawa tu lah. Jadi bila angin tiup tak padam lah. Kalau kita bawa macam tu dia padam kan. Jadi yang mana kita pakai macam tu, pelita minyak tanah. Kalau baca buku malam-malam ni, besok habis hitam ni. Kita kena asap, kena apa? Orang kata jelaga pelita minyak tanah tu kan. Itu dah. Baju kita pun hak putih-putih pun jadi kelabu asap lah. Dia nak jadi kelabu putih, nak jadi hitam sikit, kena asap pelita minyak tanah. Tu contoh dah. Baik, di zaman Nabi tak ada macam tu. Tak ada cahaya-cahaya lampu macam kita ni, yang malam tu macam siang kita hari ni kan. Bahkan tu kalau kita tengok sebahagian orang tu, dia malam tu dia waktu untuk bersukaria. Kalau dulu saya pernah duduk di sini, malam-malam kalau kita balik pukul 12 ke, pukul 3 pagi kan, tengok kat kedai musin, dulu ada kedai musin kat sini. Jadi mana sampai pukul 3 pagi pun ada budak-budak lagi duduk seronok di kedai kopi tadi kan. Tu. Tak tahu lah dia pergi mana. Itu cerita dia. Jadi kami kebumikan dia pada tengah malam, zulmatul lail, pada kegelapan malam. Fakarihna an nuqizaka, maka kami tak suka untuk mengejutkan engkau ya Rasulullah. Fakarihna an nuqizaka, faqama, maka Nabi pun bangunlah, diri di atas, di tepi kubur tadi. Fasafafna khalfahu, maka kami pun buat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami buat saf. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, wa ana fihim, dan aku di kalangan mereka. Fasalla alaihi, maka Nabi pun solat ke atasnya. Itu dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya zahirnya bahawa yang solat ke atas jenazah ni orang yang belum solat malam tadi lah. Yang dah solat dia tak solat lah. Yang belum solat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih An-Nasa'i. Hadis daripada Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu, annahum, bahawa mereka ni keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari dia berkeluar bersama dengan Nabi sallam. Fara'a qabran jadidan, maka Nabi nampak kubur baru, ada kubur baru, tanah tu masih duk merah lagi kan. Faqala ma hadha, Nabi kata apa ni? Dia pun jawab fulanah, ini perempuan si fulan.
maulat Bani Fulan, bekas hamba keluarga si Fulan. Fa'arafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kenal. Bila disebut, oh perempuan tu, Nabi kenal. Matat zuhran, dia mati pada waktu zuhur. Wa anta naimun qailun, sedangkan engkau ya Rasulullah sedang tidur waktu qailulah. Tidur tengah hari lah, sunnah. Tidur tengah hari walaupun 5 minit. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Maka maqam salam, ambillah waktu qailulah, tidurlah, kerana syaitan ni tidak tidur tengah hari. Ambil paling kurang masa 5 minit. Tak lena pun tak apa, baringnya. Perbetul pinggang orang kata, perbetul tulang belakang, kan? Baring dalam keadaan kita tadi di atas lambung kita yang kanan, kan, macam tu. Ambil pasal 5 minit kan. Kalau tak lena pun tak apa, ambil sunnah. Ambil sunnah. Itu dia. Maknanya ambil itulah, ambil tenaga. Setiap yang Nabi sunnahkan untuk kita tadi, mana ada kelebihan dia, ada hikmah dia, kita ambil, kan. Ada kebaikan dia. Ada pendapat kata sebelum zuhur, ada pendapat kata selepas zuhur. Wallahu ta'ala alam. Yang saya maknanya cenderungnya sebelum zuhur. Kalau tak sempat sebelum zuhur, selepas zuhur, tak ada masalah, insya-Allah. Kan? Itu. Tapi kalau sebelum zuhur ni mungkin kita tak sempat. Tak sempat, kan? Sana sini kan. Jadi selepas zuhur tu kita ada masa sikit. Dan waktu tu pun cuaca agak panas, waktu rehat. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Itu cerita dia. Kemudian, maka kami tidak menyukai, falam nuhibba an nuqizaka biha, kata sahabat, kami tak suka ya Rasulullah untuk mengejutkan engkau untuk solat ke atas wanita ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangun, bangun untuk solat ke atas wanita tadi yang telah dikuburkan. Dan sahabat-sahabat wasaffan nas khalfahu, mereka pun buat saf lah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertakbir ke atasnya empat kali. Kan? Kemudian Nabi kata pula, la yamutu fikum mayyitun, tidak mati seseorang di kalangan kamu, madumtu baina adhhurikum, selama mana aku di tengah-tengah kamu, aku masih hidup di antara kamu, illa adantumuni bihi, melainkan kamu mesti bagi tahu dekat aku. Nabi kata, lepas ni kalau ada siapa-siapa mati, Nabi kata, sedangkan aku masih hidup, maka kena bagi tahu dekat aku. Fa inna salati lahu rahmatun, Nabi kata, fa inna salati lahu rahmatun, sesungguhnya solatku ke atasnya adalah rahmat untuknya. Rahmat untuk jenazah tadi, kan. Itu dia. Baik. Kemudian ada beberapa asar yang diriwayatkan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka tadi juga solat di atas jenazah yang telah dikuburkan, yang mana mereka belum lagi solat ke atasnya. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, dia juga pernah solat di atas kubur saudaranya, iaitu Abdul Rahman bin Abi Bakar. Maknanya dalilnya menyebut bahawa kaum wanita juga boleh pergi ke kuburan untuk solat ke atas jenazah kalau dia tak sempat nak solat. Anak dia duduk dekat Amerika sana ke, kat Jepun mana ke, balik. Jadi maknanya mak dia dah dikebumikan sebulan ke, seminggu ke, tak kira 2 bulan ke 3 bulan ke, mana dia pun sampai di situ dia berdiri menghadap ke arah kiblat, solat ke atas kubur tadi, kan, di atas mak dia tadi, ataupun tak kira tak kawan dia ke apa ke, tak ada masalah, boleh, ya. Itu dia. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah pergi solat ke atas saudara dia, iaitu Abdul Rahman, kubur dia. Jadi kita boleh buat lah, kita boleh buat, tapi dengan syarat lah. Kita pergi ke sana, jaga wanita, dia jaga batasan aurat dia, apa semua jaga elok-elok, kan. Dia pergi, tak ada masalah apa. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah solat atas kubur saudaranya, iaitu Asim bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Kemudian Sulaiman bin Rabi'ah dan Ibnu Sirin, tabi'in, dan lainnya juga pernah solat jenazah di atas kubur. Demikian juga yang disebut oleh Ibnu Hazm dalam kitab dia Al-Muhalla, jilid yang ketiga, muka surat 366. Itu dia. Begitu juga daripada Anas bin Malik
Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, semuanya macam tu pun depa pun buat macam tu juga. Baik ya. Di sini ada perselisihan pendapat tentang solat di atas kubur. Sebahagian fuqaha menegah solat di atas kubur secara mutlak. Maksud sebahagian tak boleh langsung sembahyang, tak kira jenazah ke tak jenazah ke, maka tak boleh langsung solat di atas kubur, tapi dalil jelas menyebut tentang pengharusannya. Baik, sebahagiannya pula mengaitkan dengan jarak masa selama 3 bulan ataupun 3 hari. Sebahagiannya kata, mesti tak lebih daripada 3 bulan. Kalau lebih 3 bulan, tak bolehlah kita solat ke atas tu. Dan sebahagiannya pula kata 3 hari saja. Lebih dari 3 hari tak boleh solat dah ke atas tu. Akan tetapi tiada dalil yang sahih yang menyebut tentangnya. Tidak. Sebagaimana kata Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muhalla, dia kata, adapun menghadkan masa solat dengan sebulan atau 3 hari, maka adalah kesilapan yang tidak diragui. Kerana ianya penghadan tanpa dalil, menghadkan sesuatu tanpa dalil yang sahih. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Asy-Syarah Al-Mumti'. Kitab dia Syarah Al-Mumti'. Kitab ni maknanya berjilid-jilid. Dalam berapa jilid banyak 7 jilid macam tu lah, tu per 8 tak ingat lah. Kata dia yang sahihnya kata Ibnu Utsaimin, maksud dia ni hidup, dia memang di kurun kita lah, ulama kurun kita ni, tapi dia mati tahun 2000 berapa dulu tak ingat lah, 2000 lebih lah, 2000 berapa dia mati, mana baru lagi lah. Yang sahihnya harus kita solat atas jenazah di kuburan walaupun selepas sebulan. Boleh, walaupun selepas sebulan. Melainkan sebahagian ulama meletakkan syarat yang nampaknya syarat tu baik, iaitu katanya hendaklah orang yang solat dia berkeahlian untuk solat semasa kematian jenazah tersebut. Contohnya, seorang yang meninggal 20 tahun lalu, kata Syekh Ibn Utsaimin, dia ambil, bukan dia kata, maksudnya dia nakal pendapat sebahagian ulama yang letakkan syarat ni. Seseorang yang meninggal 20 tahun lalu, kemudian datang solat ke atasnya oleh seorang yang berumur 30 tahun, maka sah solatnya. Kerana apa? Kerana orang yang 30 tahun tadi, ketika kawan tu mati, umur dia 10 tahun. Dan budak 10 tahun ni sembahyang macam sah lah sembahyang dia tadi kan. Okey. Jadi maknanya ketika orang tersebut meninggal, umur orang yang solat tu baru 10 tahun, dan dia berkeahlian untuk solat ke atas jenazah itu dulu, tapi dia tak sembahyang pun. Sampai satu masa dia rasa nak solat, kan? Maka dia boleh solat kan. Ini menurut satu pendapat fuqaha lah, kata Syekh Ibn Utsaimin, dan syarat ni nampak baik, dia kata. Contoh yang lain, dia kata, seseorang yang meninggal dunia 30 tahun lalu datang seorang yang berumur 20 tahun untuk solat ke atas kubur tadi kan. Ini tidak sah. Kenapa? Kerana masa orang tu mati, yang solat ni belum wujud lagi pun. Ini kan. Ini dia kata. Oleh itu tidak disyariatkan bagi kita solat atas jenazah Rasulullah SAW. Nampak tak? Oleh itu tak disyariatkan kita ni solat ke atas kubur Nabi kan. Itu dia. Atau di kubur para sahabat. Tak disunahkan bagi kita pergi ke Baqi' untuk sembahyang cari mana kubur sahabat, kita pun solat. Tak disyariatkan untuk kita ni. Syarat ni yang letakkan oleh sebahagian ulama. Akan tetapi yang disyariatkan ke atas kita, apa yang kita kena buat ialah berdiri dan berdoa untuk maknanya orang ahli kubur tadi lah. Bagi salam, assalamualaikum diyara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doalah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wakrim. Doalah. Kan? Itu dia. Baik, itu kata Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab dia Asy-Syarah Al-Mumti'. Juga disebut kalau siapa ada kitab Al-Um, di rumah ada kitab Imam Syafi'i Al-Um yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa Malaysia wallahu taala alam, tapi yang terjemahnya yang adanya dalam bahasa Indonesia. Ada disebut dalam tu, dalam kitab Al-Um. Siapa ada boleh buka jilid 1 lah. Kalau muka surat ni tak sama mungkin. Ini bahasa Arab, muka surat 452, dan muka surat ni berbeza mengikut
cetakanlah. Gitu. Baik, kemudian perbahasan tentang, saya nak cerita banyak sikit tentang ni, dia masuk sikit dalam bab fiqh apa kan. Haram duduk di atas kuburan. Ini juga terdapat perselisihan ulama tentangnya. Haram duduk di atas kubur. Ni kubur, kita duduk atas dia. Tenggek atas kubur tu kan. Okey. Jumhur, yakni kebanyakan ulama, jumhur mengatakan haram duduk di atas kubur. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Majmu'. Larangan ini terdapat dalam beberapa hadis. Antaranya yang kita baca tadilah, hadis yang kita baca, hadis riwayat Muslim tu, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan kamu solat ke arahnya. Itu dia. Kemudian mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Begitu juga Zaid bin Thabit dan saudaranya Yazid bin Thabit. Mereka mengharuskannya. Dia berkata tak apa, boleh. Sebab apa dia berkata? Sebab larangan duduk tu untuk buang air di atasnya. Buang air tak boleh lah. Yang orang jahiliah ni dia buang air atas kubur kan. Itu kan ada toilet macam kita. Tak ada. Dia maknanya toilet dia apa nama? Macam mana? Kan? Maksud dia tempat yang kita kata ikut suka. Nak kata lapang tu tak, cari lautan rimba ke, semak samun ke. Kan? Tempat orang yang tak pergi ke. Tentu dia buang airnya. Jadi macam tu. Jadi kata dalam mazhab Maliki, Hanafi, begitu juga Zaid bin Thabit, Yazid bin Thabit, kan? Dia berkata larangan itu dipertanggungkan buang air, duduk untuk buang air. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab As-Sahih, kata Uthman bin Hakim, Kharijah, Uthman bin Hakim kata, Kharijah bukan Khadijah. Kharijah memegang tangan saya. Ni orang lelaki lah, bukan orang perempuan. Ni Kharijah, bukan Khadijah. Anu Khadijah. Nah, maksud dia bukan Khadijah. Kan? Khadijah. Itu. Ini Kharijah. Kharijah diambil daripada perkataan Kharijah. Kharijah ni pegang tangan saya lalu mendudukkan saya atas kubur. Dia pegang tangan saya, dia tekan saya duduk atas kubur. Kan? Uthman bin Hakim ni. Dan dia memberitahu saya dan bapa saudaranya sebelah ayahnya, yakni Yazid bin Thabit, katanya, sesungguhnya, kata Yazid bin Thabit tadi kan, sesungguhnya yang dibenci ialah mereka yang duduk untuk buang air atasnya. Kata Nafi' adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma duduk di atas kubur. Kan? Itu dia. Kata Asy-Syaukani pula, Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani ni yang mengarang kitab Nailul Awtar, kitab fiqh tu kan. Dia maknanya ni orang Yaman, ulama Yaman. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kitab Nailul Awtar, kitab fiqh. Maksud fiqh hadis. Mana hadis dia fiqh dia maksud dia berdasarkan daripada hadis lah, maksud dia istinbat hukum tadi. Kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Nailul Awtar, yang ini maksud dia, dalam menghuraikan hadis ini, la tajlisu 'alal qubur wa la tusalli ilaiha. Maksud dia dalam menghuraikan ini menunjukkan tegahan solat menghadap kubur. Zahirnya adalah haram. Zahir hadisnya adalah haram. Yang mana Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah mengeluarkan riwayat tadi. Hadis dia sama tapi lafaz dia lain sikit. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata dia, li ayyajlisa ahadukum, li ayyajlisa, bahawa seseorang kamu duduk. Maksud Nabi kata, li ayyajlisa ahadukum, bahawa seorang kamu duduk ala jamratin, di atas batu. Kan maksudnya apa? Bara api, jamrah. Ataupun batu yang panas. Batu yang dibakar tu kan, panas tu. Duduk atas tu. Fatahriq thiyabahu, maka maknanya terbakar bajunya. Fatahriq thiyabahu, kan? Duduk atas batu panas tadi yang dibakar tadi, ataupun batu yang letak di bawah panas terik tadi. Duduk atas batu tu, maka terbakar baju dia. Fatakhlusu ila jildihi, maka sampai kena kulit dia. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabri akhihi, lebih baik daripada dia duduk di atas kubur saudaranya. Jadi hadis ni jelas melarang duduk di atas kubur. Lebih baik kita duduk atas besi panas, atas batu yang panas.
daripada kita duduk di atas kubur saudara kita. Itu dia. Baik, walaupun terdapat riwayat Imam Malik rahimahullahu taala, dia menyebut riwayat dalam kitab dia Al-Muwatta daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, annahu kana yatawassadu al-qubur wa yattaji'u 'alayha. Adalah Ali bin Abi Talib, dia menjadikan kubur tu sebagai bantal dan dia tidur. Maksud kan kubur tu macam tu kan, sedap tidurlah. Di mana riwayat tadi kan disebut terdapat macam Zaid bin Sabit pun macam tu juga. Tapi kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dia kata mazhab dia, maksud tidak ada perkataan orang lain yang kita boleh ambil, ataupun perbuatan orang lain yang kita boleh ambil selain daripada perbuatan ataupun perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya apa yang diriwayatkan daripada depa tadi, macam Ali bin Abi Talib semua kan, yang Zaid bin Sabit tadi, bukan daripada perkataan Nabi. Macam Abdullah bin Umar duduk di atas kubur tadi kan, bukan perkataan dia, perbuatan dia. Maka diihtimalkan bahawa perbuatan dia tadi mungkin hadis tu tak sampai, hadis larangan tu tak sampai pada dia. Sebab bukan semua sahabat Nabi SAW tu hadis tu sampai kat mereka. Ya kan? Mungkin dipertanggungkan bahawa hadis tu tak sampai pada mereka, ataupun mereka takwil. Tapi hak Nabi cakap tu jelas-jelas Nabi larang, maka larangannya adalah haram lah. Larangan di sini adalah larangan haram. Jadi maknanya kata Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis yang melarang adalah sahih dan tiada hujah pada perkataan seseorang, terutamanya apabila bertentangan dengan hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sebutlah, sahabat-sahabat ni depa tak akan menyanggahi Nabi. Kadang-kadang depa buat perbuatan tu, maksud perbuatan tu menyanggahi dengan hadis, maka tentulah hadis tu tak sampai kepada depa. Macam Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari kata-kata Umar dan Ibnu Umar bahawa mayat akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Okey? Kata Aisyah mana boleh. Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak tanggung dosa orang lain. Siapa buat dosa dia tanggung sendirilah. Jadi macam mana pula orang dalam kubur tu dia kena siksa dengan sebab orang di luar ni, orang di sini meratap menangis untuk dia. Tapi sebenarnya hadis itu adalah hadis yang sahih. Jadi nak mentaufikkan, nak selarikan hadis ni, maknanya larangan itu, maksudnya siksaan itu untuk siapa? Untuk orang yang mati yang telah berwasiat kepada siapa saja bahawa kalau aku mati besok, kena menangislah untuk aku, kena merataplah untukku. Kalau orang wasiat macam tu, maka orang tu akan disiksa dengan sebab wasiat dia tadi. Tapi kalau orang tu tak suruh pun dan dia larang pun, aku mati esok jangan duk menjerit-jerit, jangan duk menangis-nangis meratap-ratap, jangan. Malah kan? Dia buat juga depa yang tanggung dosa. Orang dalam kubur dah berlepaslah diri. Maksudnya gitu, tak ada lah. Baik. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari. Dia kata siapa kata Nabi kencing berdiri maka dia tu orang berdusta. Maka dia adalah pendusta. Tiba-tiba Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kan, dia dengan Nabi sallallahu berjalan di satu tempat, maka Nabi pergi satu tempat, Nabi kencing dalam keadaan berdiri, maka dia meriwayatkan hadis tu. Dia nak cerita kata bukan semuanya hadis tu sampai kepada sahabat-sahabat semua tadi. Ada sahabat-sahabat yang sibuk dapat belajar sikit je. Ada sahabat-sahabat yang sibuk dia hanya menuntut ilmu saja, mendengar daripada Nabi sallallahu dan sentiasa bersama dengan Nabi, macam Abu Hurairah. Banyaklah hadis yang dia dapat dan dia riwayatkan. Itu dia. Begitu juga adalah hadis yang lain, Nabi larang, naha an yujassas al-qabra, Nabi larang yujassasul qabru, bahawa dibuat simen, disimenkan kubur tadi, diletakkan tile, kan, pasang tile tu kat keliling kubur tu. Nabi larang tu. Wa yubna alaihi, dan dibuat binaan di atasnya, wa an yuktaba alaihi, dan ditulis di atasnya. Nabi larang, tulislah semoga dirahmati, kan, ataupun al-Fatihah ke apa ke, kan, tulis kenang-kenangan ke, kan, tak kira lah ditulis, kan.
Tulis nama atas batu. Kan? Tak payah tulis nama, tak ada apa. Kan sahabat-sahabat seorang mati siapa pergi Baqi' kan, tengok muslimat tak boleh masuk Baqi' kan. Tengok kot lubang-lubang tu kan. Nampak tak tulisan? Tak ada, batu macam tu je, batu tak je kan. Bukan kenal kubur siapa. Cumanya dia kenali kubur-kubur ni melalui riwayat menyebut ni kubur si fulan, ni kubur si fulana, ni kubur sahabat fulan. Ya. Bukan ada tulis nama pun. Kan, nak tulis nama tu satu lagu apa siapa menyanyi tu lama lah kan. Tulis nama atas batu tu, banyak kecil-kecil dulu kan. Tu dia. Tak payah tulis apa lah. Habis tu orang kata tak boleh kenal lah jenak apa nama, kubur mak saya, mana kubur ayah saya, apa semua kan. Jadi mana pentingkah kita perlukah kita kenal kubur mak kita? Tanya dia balik. Perlukah kita kenal kubur mak kita yang mana satu? Oh ya, perlulah dia kata. Sebab kita nak berdoa untuk dia apa semua, nak siram air, nak tanam bunga. Kan? Siapa bawa ajaran macam tu? Doa kepada mak dan ayah kita ni anytime lah. Bila-bila masalah kita teringat, kita berdoa lah. Tak semestinya kita nak kena pergi kubur, bawa surah Yasin seorang satu apa semua. Kan nak bawa air mawar lah, apalah macam-macam lagi, nak letak bunga kristal lah, apalah macam kubur Bukit Kiara tu kan. Lah ni tahulah saya masuk 7-8 tahun lepas kubur tu, kawasan kubur Bukit Kiara tu kan. Sekarang tak tahulah, tak pernah masuk, tak tahulah apa jadi kan. Tapi mungkin semakin indah, semakin cantik pemandangannya kot. Kan? Disuruh kita pergi ke kubur tu. Apa illah Nabi suruh kita pergi kubur tu? Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang kamu semua pergi ziarah kubur. Nabi kata, ala fazuruha. Sekarang pergilah ziarah kubur, kerana dia akan mengingatkan kamu kepada akhirat ataupun kematian. Ingatkan kita kepada kematian, kepada akhirat. Tujuan matlamat disuruh, dianjurkan kita ni ziarah kubur ni maknanya untuk ingatkan kita ni kepada hari akhirat. Oh, inilah dia mahattah, kan, al-akhirah, stesen terakhirku di sini. Kan, stesen terakhir kita. Tapi kita pun tak tahu sama ada di Bukit Kiara ke, kan, di Sungai Buloh ke, mana ke, kita tak tahu. Kan? Mana kita tahu kita nak mati di mana? Ustaz, maknanya kalau macam kan yang orang pembesar yang ya, itu yang dilarang. Itu dilarang. Kan, dilarang macam tu. Mana orang buat kerana apa? Kejahilan tadi. Dia nak zahirkan rasa kasih sayang dia, tapi tak kena cara. Rasa kasih sayang dan kecintaan dia kepada si mayat tadi kan, tapi tak kena cara. Cara dia yang kena ikut apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi bagi tahu. Itu dia. Jadi doalah untuk mak ayah kita ni bila-bila masa. Kalau kita tak kenal kubur mak kita pun tak apalah nak buat macam mana. Kan, macam tu pergi kubur seorang siap doa ke kubur tu, ni kubur mak saya. Ni kubur mak saya, dia kata, kubur mak encik kah? Saya ingat kubur isteri saya. Kan? Jadi maknanya tak penting benda tu kan. Cumanya itulah tujuan matlamat kita pergi ziarah tu, mana untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Dan doa tadi di mana-mana saja. Di mana-mana saja akan sampai doa tadi. Itu dia. Dan kita pun bila kita pergi ke kubur, bukan kita nak doa untuk mak kita seorang je. Mana kedekut sangatlah kita tu. Kan disuruh kita, assalamualaikum diyara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kan? Ini bagi salam kepada ahli kubur semua kampung, daripada diar, kampung orang-orang yang beriman. Kan? Minal mu'minin. Dan kami akan menyusul kamu selepas ini. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul kamu selepas ini. Nas'alullah, kami pohon kepada Allah Ta'ala untuk kami dan untuk kamu al-afiyah, kebaikan, keselamatan, kesihatan. Itu dia. Baik, dilarang kita wa ayyuta'a, dan dilarang kita pada buat simen apa semua, buat binaan atas kubur tadi, buat apa? Itulah tile tadi kan. Kalau terjemah dalam bahasa Indonesia, mengapur, dia kata mengapur. Kapur ni macam mana mengapur? Maksudnya kita pasang tile tu lah kan, simen.
bagi cantik tadi kan. Macam kubur mana hang tua, hang jebat ke, mahsuri ke, hang lipo apa ke, kan. Tu. Dan dilarang kita buat binaan, buat pondok ke apa kan. Dilarang. Dan wa ayyuta, dan mana ditulis wa ayyuktaba alaih, dan dilarang kita ni tulis atas kubur tadi apa-apa tulisan. Tak kira lah apa-apa tulisan kan. Al-Fatihah ke, ataupun semoga dirahmati ke apa ke. Kan? Dan ya, Ada kalimah tu tak boleh lebih daripada sejengkal kan? ya tu pun dia juga ada satu hadis lain pula, jengkal jangan lebih daripada sejengkal lah maksudnya. Dia buat macam tu. Ya, supaya orang, dan jangan sama pula supaya orang kenal kubur tadi kan. Jadi kubur ni yang sama tu macam mana? Sebab dah lama sangat kubur tu dia mendap. Tapi kalau nak tinggikan jangan lebih daripada sejengkal. Macam itulah, kan? Tapi lama-lama dia mendap. Kan? Dia jadi rata. Baik. Dan dilarang kita duduk di atasnya. Itu dia. Jadi bila sebut duduk ni, biasanya duduk ni duduk rapat tu lah. Bukan duduk bertinggung tu, duduk rapat di atas kubur tadi kan. Duduk atas kubur tu lah. Betul-betul atas kubur tu kan. Hampa tika atas kubur orang tu lah, orang bawah tu kan. Pergi duduk atas orang tu tak boleh. Tapi kalau tepi-tepi tu tak apalah, tepi-tepi tu kan. Lorong-lorong tu tak apalah. Jangan pergi duduk bertenggek lah maksudnya atas kubur, sebab dia macam kerusi tu kan, dia sedap duduk lah. Tu dia. Habis kan? Habis tu. Faham tak ya? Ya? Macam mana tu? Tak sampai ke dok apa dah. Macam mana tu? Dah buat temuan. Ya buat kan? Tak pecah, cari tak pecah. Dosa kan dia. Maknanya kita kalau bolehnya, kalau kita ada kemampuan, kita pecahkanlah benda tu. Tapi mana kan? Kita buanglah benda tu kan? Keluarga marah pula nak buatnya, keluarga jahil. Wallahu ta'ala alam. Itu dia. Tapi doa kita tetap sampai. Kesilapan kita tu kita beristighfar lah kepada Allah. Sebab dulu kita jahil. Tapi kalau kita ada kemampuan, kita suruh orang, kita upah orang kan, buka elok-elok benda tu kan. Tak masalah apa. Kan kubur buat dia tahu kau kubur yang jaga kubur kan. Dia lah Dia kan. Tu satu daripada mata pencarian bisnes. Kan? Orang mati pun dia buat bisnes. Dia ada package pula, package 3,000, package 1,000. Kan? Macam-macam package, macam package pergi umrah pula, package orang mati. Malam tadi saya dengar ada Ustaz Syamsuri Haji Ahmad tu, dia ceramah. Kan, tak tahulah ni rakaman kot, tertengok kawan tu yang hantar. Dia cerita lah. Dia kawan ayah dia meninggal di Pulau Pinang. Kan? Ustaz Syamsuri kenal kan? Haji Syamsuri tu kan? Syamsuri Penang tu. Dia kata kawan ayah dia meninggal. Ayah dia pun ajak dia pergi ke rumah kawan tu. Rumah kawan dia. Bila sampai rumah kawan tu, kawan ni orang miskin, orang kerja nelayan. 3 bulan dah tak turun laut. Tak ada makanan, miskin sungguh dia kata. Kan? Jadi maknanya bila dia sampai tu, kebetulan sampai ayah dia pun tak tahu kata kawan tu sakit. Kan? Kebetulan sampai. Pergi tanya rumah kawan sekian-sekian. Dia kata tu rumah yang orang ramai tu. Ramai orang pasal apa? Ada kenuri ke apa ke? Kan? Jadi maknanya sampai pergi sampai. Dia orang tu tengah nazak dah, orang tua tu. Kawan ayah dia tadi tengah nazak. Sakit. Nak mati dah. Maka kata Ustaz Syamsuri tadi, dia pun pergi ajaklah kawan tu la ilaha illallah kan. Mati. Bila mati dia kata, alah isteri dia ni yang duk berkemban, dia kata kan. Orang kampung miskin kan apa semua. Berkemban pergi ke dapur kan. Orang tua tadi pergi ke dapur, dia tarik atas almari tu, tarik tu jatuh, tarik ni jatuh, tarik dekat dapur tu kan. Dekat penjuru rumah tu duk tarik kan. Maka Ustaz Syamsuri kata dekat orang rumah dia, isteri dia, cuba pergi tanya makcik tu duk cari apa. Kan duk cari apa? Dia kata, itulah dia kata, macam makcik duk cari apa? Dia duk cari apa? Dia kata ni pakcik yang mati dah. Dia kata aku sekepiang pun tak ada. Tak sekepiang, sekupang pun tak ada. Dia kata satu sen. Macam mana ni nak uruskan kebumian ni? Macam mana nak kebumikan dia ni? Lepas tu malam ni pula nak buat makan-makan pula malam ni, nak jamu orang, aku nak cari duit tang mana? Duk teriak dia kan. Jadi kata Ustaz Syamsuri ni, dia kata dia pun keluar tanya orang, cari Tok Imam mari sini. Cari Tok Imam. Maka dia kata Tok Imam, dia kata
berapa kos paling murah untuk menguruskan jenazah ni? Kos yang paling murah, dia kata. Kan? Untuk imam tu kata, kos paling murah sekian-sekian maknanya kan. Disuruh selesaikan. Lah ni, buat selesai dulu jenazah ni. Tanam duk duk fikir nak buat masak kenduri nu masak makan duk duk fikir, dia kata. Kan? Tanam dulu. Sudah gitu jenazah tadi. Selesaikan dia. Ya, orang kita ni dipikir macam tu kan, sampai sanggup berhutang piutang kalau nak buat kenduri apa? Kenduri arwah tadi 3 hari, 7 hari, lah kali 40 hari. Dah kawan tu susah duk pergi kapak kepala kawan tu pula. Kan? Kita ni syok malam ni makan apa malam ni? Bihun. Bihun tak apalah, ambil dulu lah. Kan? Oh, tadi aku tengok depa sembelih kambing. Oh, kambing bagus. Malam ni aku sampai awal sikit. Macam tu. Ya Allah, kan kita ni orang kita ni macam tu. Bila kita abang beritahu dekat depa, dia berkata, tu dia bau Wahabi tu, bau Wahabi tu, dia kata. Wahabi ni jenis dia tak suka bagi makan kat orang. Oh, dia pusing kat tu pula kan. Depa ni bukan sayang kat orang mati. Ni Pak Wahabi ni. Tanam orang macam tanam kebau, tanam lembu, dia kata. Oh, dia marah lagi semangat. Tanam balik. Lepas tu tak ada kenduri apa, tak ada isyarat apa benda langsung. Tak ada jamu-jamu orang, macam-macam dia berkata kan. Sembayang pula tak bagi duit. Kan? Kita mai jauh-jauh ni dengan naik van kena isi minyak mahal pula. Duit tak bagi. Salam tangan kosong tu je. Di sini tak tahu lah, sebelah kampung sana duk ada lagi. Seronok dia Pak lebih lalat. Ustaz saya kata Pak lebih lalat. Saya apa? Kan? Tu dia, tak tahulah saya apa kan. Tak mana orang mati dalam tu dia hurung. Nak cari duit. Tapi sembayang duk tunggu dah. Ni RM5 tentu dah ni. Lepas dah nasi berlauk. Orang Kelantan kata nasi berlauk lepas dah. Itu cerita dia. Allah musta'an. Habis dah kan? Jelas? Kemudian melakukan perjalanan menuju kuburan. Itu dia, bersiap sedia ni. Siap segala bekalan, pakaian, makanan apa semua. Nak pergi berzikir di kubur si fulan. Nak pergi berdoa di kubur si fulan tu. Ni. Melakukan perjalanan menuju kuburan tertentu untuk mencari berkat. Minta doa atau memohon kepadanya adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita nak sediakan tunggangan kita, melainkan kepada 3 masjid saja untuk beribadat lah. Niat pergi semata-mata mempersiapkan diri dan kenderaan untuk pergi beribadat di satu-satu masjid. Tak boleh kecuali 3 ni saja, iaitu Al-Masjidil Haram, kan? Macam kita lah nak pergi umrah ni siap macam-macam. Kalau dulu tok nenek kita dulu kan, tok kita dulu nak pergi Mekah tu, bukan ada kapal terbang, depa naik kapal laut 3-4 bulan. Siap dengan apa? Dengan segala beras dengan segala apa bawa naik atas kapal tadi kan, dengan ikan perkasa, ikan kerin semua bawa pergi. Bekal 3 bulan nak sampai Mekah sana. Ni. Jadi pernah kan siapa-siapa dia hantar tok dia ke mak dia duduk di Mekah kan, naik kapal laut 3 bulan nak sampai ke Mekah kan. Hak mati tengah laut tu ramai lah. Mati pakai semayang di situ, mandi itu, mandi kafan semayang tu, lepas tu ke bumi kat tengah tu lah, tengah laut tu. Kubur dia di situ nak buat macam mana? Jadi habuan ikan jerung, apa semua kan. Tu dia segala ikan. Jadi makanan depa. Sebab tu kalau orang mati tengah laut tu cari buat-buat lagi dah. Menyusahkan orang hidup. Syariat Islam ni mudah sangat. Syariat Islam ni sangat mudah, tidak menyusahkan orang mati dan orang hidup. Orang hidup pun tak susah, nak kena pergi carilah tengah-tengah laut tadi apa semua kan. Nak kena buat pengecaman lah apalah. Tapi Islam ni senang, ajak kita mudah. Kita yang bagi jadi payahkan diri kita sendiri kan. Tu pergi cari sampai ketui daging ibu jari pun pergi cari, buat DNA apa semua, habis duit bukan sikit tu. Banyak duit tu. Duit yang sikit tu kita buat belanja pada orang miskin susah berlambak tadi kan. Orang miskin ni tak nak apa, dia nak makan. Dia nak pakaian, kan? Tempat tinggal yang kita kata tak kena hujan, tak kena panas. Lepas tu makanan yang penting kan. Baik. Dan masjid Nabi wa masjidi hadza, masjid aku wal masjidil aqsa, dan masjid
Al-Aqsa. Mana kita boleh niat nak pergi beribadat di situ boleh. Aku bernazar akan insya-Allah kalau aku dapat duit KWSP hujung tahun ni ke, hujung bulan ni ke, aku nak pergi duduk beriktikaf di Masjid Aqsa sebulan kalau boleh. Dia bernazar, jadi wajib dia buat benda tu. Tu bernazar untuk ibadat, maka itu dibenarkan. Tapi kalau aku hujung bulan ni aku bernazar nak pergi beriktikaf di Masjid Kristal Terengganu, tu tak boleh. Dia beribadat, maksudnya dia bersiap sedia untuk beribadat di suatu tempat selain daripada 3 masjid tadi, tak dibenarkan. Itu kenapa qasad tadi, qasad untuk ibadat. Kenapa nak pergi buat kat Masjid Kristal tu? Masjid Sungai Mentela dekat ni ada. Kan? Apa kelebihannya? Tak ada apa-apa kelebihan pun. Baik. Tentang hadis ni juga ada ulama berselisih pendapat tentang iktikaf. Iktikaf. Jadi ulama yang melarang iktikaf kecuali hanya 3 masjid ni guna hadis ni lah. Dan ulama yang membenarkan iktikaf di mana-mana tu sebab apa? Hadis Aisyah kata maknanya iktikaf tu di Masjid Al-Jami'. Bila sebut Masjid Al-Jami' tak kira lah masjid mana-mana. Jadi benda ni khilaf di antara ulama. Jadi ada yang berpegang pada pendapat A, ada yang berpegang pada pendapat B, yang tidak mencela masing-masing antara satu sama lain. Jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah misalnya, kita boleh mengatakan kami pergi untuk berziarah ke Masjid Nabi, kemudian memberi salam, yakni doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan perbuatan sebahagian orang-orang kita lah, oh nak pergi Mekah ni jangan lupa sebut nama saya, kata saya kirim salam kat Rasulullah tu. Siap tulis lagi. Tulis surat. Jangan lupa ni saya kirim salam dekat Nabi ni. Tolong sampai salam saya dekat Nabi. Kalau orang kata Kita kata macam mana? Kata tak sunnah benda macam tu, Nabi tak ajar pun. Selawat dekat Nabi ni mana-mana kamu berada, kamu berselawat pada Nabi, Allah Taala balas 10. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi ashara. Kan? Mana siapa yang berselawat ke atasku sekali, Nabi kata Allah Taala akan berselawat untuk dia 10 kali. Selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawatlah pada Nabi di mana kita berada. Tak payah dalam tandas, tak payahlah, tak boleh lah. Masih di tempat-tempat yang dibenarkan. Tu. Baik. Tapi makcik-makcik kita masya-Allah dia rajin selawat pada Nabi kan? Makcik-makcik kan? Nak basuh rumah selawat, nak basuh ikan selawat, nak basuh beras selawat. Kan? Nak basuh sayur selawat, nak makan ubat selawat. Mana yang rajin semua depa ni selawat kan? Kan? Ya? Berselawatlah bila-bila apa kita rasa nak selawat, tapi janganlah qasad kan. Bila aku berselawat beras ni baru bersih, tak selawat beras tak bersih. Hak tu kaedah kita buat sendiri. Kan? Tapi berselawat sambil basuh beras selawatlah, tak ada masalah apa kan? Masa lapang, masa kosong. Bukan selawat kerana untuk membersihkan beras tadi. Oh, kalau hang tak selawat hang beras hang tadi basuh beras hang selawat tak? Tak ingat aku tak makan nasi hang, aku tak makan. Tak makan sudah hang lapang. Kan? Ustaz yang mengamalkan kecantikan minum air selawat lah. Tak kira lah, mana ada selawat lah. Kan? Maksudnya selawat. Tapi untuk kecantikan. Untuk kecantikan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin dia berkat daripada selawat. Kan? Tapi tak juga Aisyah meriwayatkan bahawa untuk kecantikan dia berselawat kepada Nabi SAW. Kalau kana khairan la sabaquna ilaihi, tak ada pun. Kan? Kan? Ini petua untuk nenek kita, petua kita apa semua kan. Cuma jangan kita anggapkan dia sebagai Boleh diamalkan ke tak? nak amalkan dia, jangan kita yang tiqatkan bahasa benda tu maknanya dia mendatangkan kelebihan tertentu lah maksud dia kan. Jadi kalau ayat Quran tu adalah ayat Quran tu maknanya syifa, ubat kan, dan petunjuk tadi kan. Al-Quran tu Allah sebut dalam Quran tu syifa wa hudan kan, ubat dan petunjuk Al-Quran tu. Jadi Quran ni maknanya kita guna ayat tu berbagai-bagai lah ubat dia kan. Tak masalah apa. Selawat tu ada sebut pula lah. Tapi selawat tu bagus lah, selawat tu bagus.
Kan? Mungkin untuk kita ni nak ajar kita ni supaya kita ni rajin selawat, kan? Itu dia. Baik. Tapi kalau hak daripada menyanyi itu tu bukan selawat. Ya anak-anak tu bukan selawat, tu menyanyi. Tu setan. Kan? Dah berdisko apa semua, pasang lampu sana, kan? Menari-nari, kan? Ini semua orang kata fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Yang mana orang jahil tadi kan, dia tengok benda yang tak sunnah ni sangat mudah orang ikut. Benda yang menyeronokkan tadi, benda mudah orang ikut kan. Apa salahnya? Bagus kan? Kan? Daripada mereka tu duduk pergi disco tak tahu kan, mai sini bagus kan? Dia macam tu pula dia pusing kan. Ustaz. Maksudnya nak jadi ustaz ni bukan payah, kan? Pakai bagi serban ke, jubah ke apa semua, simpan janggut sikit, hafal ayat Quran sikit-sikit, hafal hadis sikit, kira-kira hadis tu mari mana. Kau orang tahu apa hadis ke tidak ke? Sebab tu depa tak berkata ni selawat apa? Selawat apa? Nyanyi ke selawat? Malam cinta Rasul. Macam tu kan depa cinta Rasul? Macam tu kah Abu Bakar, Umar cinta Rasul? Macam tu kah Abu Hurairah, Aisyah dan sebagainya radhiyallahu taala anhum ajma'in cinta Rasul? Macam tu kah? Kan duk ajak orang jadi serabut tadi. Jadi khosat habis orang kata. Cinta Rasul, mengamalkan sunnah Rasul tadi. Sunnah Nabi hak kecil pun tak boleh nak beramal. Minum ayak tangan kiri. Sambil duk cinta Rasul, minum ayak tangan kiri ke? Nampak kat TV. Tak lah, bukan nampak kat TV. Maknanya ni umum lah. Saat lagi dia pun kata, dia ni fitnah orang lah. Fitnah orang, kata orang minum tangan kiri. Tak pernah tengok lah. Tapi maknanya benda ni umum sangat. Ramai sangat orang minum tangan kiri. Kita kata, tangan kiri tu. Tangan kiri sedap dia kata. Tangan kiri. Kita ni puas menyindir dah. Siap kita beli mak yang tulis tu, minumlah dengan tangan kanan syaitan, minum tangan kiri, jangan minum tangan kiri, semua siap kita beli, kita hadiah kat dia pula. Hadiah bukan dia guna pun, dia bubuh dalam almari tu. Almari tu lah untuk perhiasan tadi kan. Kita bagi suruh dia nak guna. Supaya bila dia nak minum tangan kiri, tengok ubah pergi tangan kanan, tapi tak ada apa-apa. Kan macam kita ni pergi suruh orang yang tak ada nyawa. Itu dia. Habis tu. Tapi cakap macam ni memang orang marah lah, kan? Dia tu kira dia yang betul, orang lain semua salah. Dia kata tu pula dia pusingnya, orang lain semua tak betul, dia seorang yang betul. Dia pusing kot tu pula kan. Dia nak ikut macam mana? Kita kata bukan kita kata kita betul, kita pun kadang-kadang ada silap juga. Mana kita ajak orang ikut kepada sunnah yang sahih. Apa yang dilakukan oleh Umar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mereka menafsirkan cinta Rasul mereka tadi. Macam mana dia bertafsirkan bahawa mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tadhiyah, pengorbanan tadi kan. Itu dia. Macam kita hari ni banjir kat Kelantan, orang minta 10 sen RM1 pun kita pun bagi juga. Bagi baju yang koyak rabak, bagi selipar kasut yang dah lekang tapak tu, tinggal sikit lagi lah. Saya masuk dalam surat khabar kan, malu suruh. Dia tak tahulah, di rumah dia banyak sangat kot pakaian kasut apa, dia ambil dalam karung yang apa, pilih sendirilah dia kata. Mungkin dia fikir macam tu kot. Aduh. Macam-macam lah kan. Ini cerita dia tak tahulah dia mempermainkan mangsa banjir ke apa ke. Macam tu lah kita duk tengok kan. Orang ni tak ada hati perut lah. Padahal Nabi, sunnah Nabi-nya, kalau cinta Nabi sungguh, hang bagi dekat depa apa yang hang sayang. Bagi apa yang kita sayang dekat, ni baju ni mahal ni. Ni bukan beli kat Malaysia ni, beli kat mana? Kat Mekah. Bukan buatan Mekah pun, made in China ya. Kan? Tu. Sayang. Baik, kemudian berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik, seperti menentukan hukum dengan perundangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis yang sahih. Iaitu jika ia meyakini, highlight kat situ.
iaitu jika ia meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia. Kalau dia yakin. Tapi kalau dia buat kerana atas dasar, alah, tak apalah, aku tahu benda ni tak betul tapi nak buat juga, dia tu orang fasik. Tapi kalau i'tiqad dalam hati dia yakin kan bahawa ni yang terbaik, dia yakin betul, maka habislah dia, musyrik lah. Tapi kita tak tahulah hati dia macam mana, kita hukum ikut zahir. Maka kita tengok orang ni dia fasik kan, sebab dia tak terima apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tapi kita tak hukumkan dia tu syirik, sebab dia tu benda dalam hati, i'tiqad ni hanya Allah yang maha mengetahui. Itu dia, iaitu jika ia meyakini, dia yakin bahawa itu yang terbaik ataupun sama baik dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka dia musyrik kalau dia yakin. Tapi kalau dia buat benda tu kerana apa? Alah, lebih kurang apalah macam tu lah. Macam orang yang minum arak lah, kita kata aku tahu haram tapi aku nak buat, kan? Itu maksud dia orang yang fasik. Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebahagian syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis as-sahih. Ada syekh mana ke janggut panjang ke bagi fatwa, kan? Maknanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, maka kita tak boleh nak terima. Tapi kalau kita terima kerana apa? Kerana tadi memuliakan apa semua, memuliakan dia dan sebagainya tadi, dan kita yakin bahawa dia tu yang benar, fatwa dia tadi, walaupun kita tahu dah bercanggah dengan nas, maka kita juga musyrik lah. Musyrik tadi. Seperti fatwa dihalalkannya riba. Al-Quran sebut jelas-jelas dalam Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Al-Baqarah, kan? Allah sebut jelas-jelas apa tentang riba tadi, kan? Pengisytiharan peperangan terhadap orang yang memakan ataupun mengamalkan riba. Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang baki daripada perbuatan kamu dengan riba tu. Maksudnya dulu muamalah dalam riba berleluasa. Bila turun ayat Quran tadi, maknanya berlaku lagi. Cuma bila macam tu, Allah kita tinggalkan apa yang sisa lah. Apa yang tersisa tu daripada riba tadi, tinggal terus. Kan? Maka Allah kata lagi, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ni turun kepada para sahabat. Nak cerita kata riba, muamalah riba ni sejak dulu lagi zaman jahiliah dah ada, sehinggalah turunnya ayat pengharaman riba. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak buat, kamu tak ikut, fa'zanu biharbin minallah, maka terimalah pengisytiharan perang daripada Allah dan Rasulnya terhadap kamu. Wa in tubtum, dan jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka kamu boleh ambil balik modal kamu. Bunga-bunga tu, kan, tu saya ambil lah. Daun kantin tu boleh ambil lah. Buah tu kan, kantin dengan daun tak ada nak buat apa, kan? Kalau bunga boleh hidup juga, tapi kita ambil buah lah. Buah tu maknanya modal kita lah. Ambil modal kita saja, yang bunga-bunga tak boleh ambil lah. Tu dia riba tadi. Allah kata, la tazlimuna wa la tuzlamun. Macam tu kamu tak akan menzalimi, kamu tak akan menganiaya orang lain, dan kamu juga tidak akan teraniaya. Kan? Ada pengisytiharan riba. Kalau orang kata halal riba, kan, maka tak boleh lah. Padahal Allah Ta'ala telah memaklumkan perang terhadap pelakunya. Itu dia. Kemudian taat kepada para penguasa, ulama atau syekh, iaitu ketaatan kepada mereka dalam masalah yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Syirik semacam ini disebut sebagai syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dia taat pada tok guru dia, walaupun orang bagi tahu ni Quran ni hadis, aku tak kira dia tok guru aku. Tak kira. Tu dia. Syirik dalam ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan, tidak boleh mentaati makhluk dalam menderhakai al-khaliq, pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan mereka menjadikan ahbarahum, orang-orang alim mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib, kan, rahib-rahib ni ahli-ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan. Sebagai tuhan-tuhan maksudnya apa? Dia taat lah. Bila kawan tu kata halal, dia pun kata halal. Kawan tu kata haram, dia pun kata haram, walaupun bercakap dengan apa yang Allah kata. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban ni sebagai tuhan-tuhan min dunillah, selain daripada Allah. Wal masih ibn maryam, begitu juga mereka menjadikan al-masih Isa bin Maryam tadi sebagai sembahan. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan, tidak disuruh, illa liya'budu, kecuali supaya mereka menyembah ilahan wahida, hanya Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Dia. Subhanahu, maha sucinya. Amma yushrikun, amma, tentang apa yang yushrikun, mereka sekutui. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menafsirkan ibadah di sini dengan ketaatan. Illa liya'budu al-ibadah ni, illa liya'budu tu maksud dia, kan? Ketaatan, at-ta'atu, ketaatan terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya. Ayat ni turun cerita pasal orang Yahudi, tapi mana hukum dia untuk semualah. Al-ibrah bi'umumi al-lafz la bi khususi as-sabab. Maksud dia pengajaran itu mengikut umum ayat sampai hari kiamat. Ayat tadi tak kira lah siapa yang buat macam tu, maka dia jadi macam tu lah. Tak semestinya orang Yahudi saja, kan? Dia cerita tentang orang Yahudi, tapi hukumnya untuk semua, meliputi. Baik, dari situ kita masuk pula ke bahagian yang ke-21, kuburan dan tempat ziarah. Kuburan-kuburan yang banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam, seperti Syam. Syam ni kita sebut apa dia? Syam ni adalah rangkuman daripada beberapa negeri ataupun neraka, neraka, astagfirullahalazim, negara. Dia tersasul lah, nak buat macam mana, kan? Negara jadi neraka, na'udzubillah min zalik. Rangkuman daripada beberapa negara ataupun negeri, dia lah, kan? Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, kan? Itu kita kata rangkuman. Itu dipanggil Syam. Biladus Syam tadi luas. Dia maknanya penjajah yang memecah-mecahkan. Dulu satu masa kereta api ni kalau dia naik kan, dari satu maknanya seluruh negara ni semua boleh, tak ada pasport, tak ada visa apa, kan? Tapi selepas tu dia kena ada buat pasport. Dia pecah-pecah. Tengok penjajah macam mana dia pecah-pecahkan negara Islam supaya jadi lemah, jadi kepada negeri-negeri kecil, kan? Macam tu. Seperti Syam, Iraq, Mesir dan negeri Islam lainnya. Sungguh tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kita kalau pergi melawat negara-negara ni, kan, tengok kuburan-kuburan yang dibuat tadi, kan, dibuat binaan. Mungkin kita di sini yang pergi melawat mana-mana negara Islam, kan, dia anggap negara Islam tadi, dia pun balik tiru buat di Malaysia tadi, kan, kuburan-kuburan yang macam tu. Tak sesuai dengan tuntunan Islam. Sebab tu Muhammad bin Abdul Wahab cukup dibenci oleh puak-puak sufi ni, kerana dia ni buat kerja apa? Dia pergi peruntuh habis. Dia bawa anak murid dia, kan? Dia pergi runtuh habis segala pondok-pondok binaan atas orang buat atas kubur tadi, kan? Dia pecah habis. Marah semua buat ni. Macam-macam fitnah daripada dulu sampai sekarang, fitnah depa ni tak habis-habis lagi. Kan depa ni duk rekrut orang, kan, sampai di Malaysia kita ni dah timbul beberapa kerat manusia yang lidah ni tak tahulah lidah macam lidah boya ke lidah rimau orang, tapi lidah boya rimau tak boleh nak cakap, kan? Dan cukup jahat lidah depa tadi duk fitnah ulama-ulama sunnah tadi, macam-macam fitnah yang keluar tadi. Tak berasa takut kepada Allah Ta'ala, bahkan dia anggap satu pahala pula kalau boleh cakap benda ni, kan? Memfitnah. Dia ambil keratan-keratan ayat
kata-kata dalam kitab ulama si fulan, maka dia kata Syekh ni kata macam tu, Ibnu Taimiyah kata macam ni, kata Tuhan duduk bersila apa semua. Bila kawan tu kata Tuhan duduk bersila atas aras? Macam-macam fitnah tuduhan yang dia buat dia kan, tak tahulah. Tunggulah dua perkara, sama ada hidayah daripada Allah Ta'ala ataupun dia mati dalam keadaan dia tu akan dalam keadaan dosa, yang kena dia nak kena jumpa orang tadi nak minta maaf di akhirat besok, yang mana tak ada maaf dah masa tu, yang ada hanya pahala dan dosa saja. Pergi jumpa kawan tu muflis lah dianya, kan? Qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha, kan? Fitnah kawan tu, fitnah tu. Macam-macam fitnah yang diperlontarkan. Tak cukup dengan lidah, dia cetak pula buku-buku tadi kan. Bahkan diberi secara sebagainya, memberi secara percuma, mentahmah. Terutamanya kita kata macam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi kan. Tuduh dia macam-macam. Tali barut penjajah lah. Lepas tu orang yang ikut dia tuduh sebagai mujassimah lah, macam-macam. Sampai mereka ni duk pemain dalam Facebook tu, dia kata apa? Patutlah Kelantan banjir. Kerana apa? Kelantan dibanjiri oleh puak-puak mujassimah ni. Mujassimah ni mengatakan Tuhan ni beranggota, Tuhan ni tangan ada kaki, ada mata, kan? Ada telinga, duduk bersila. Tu maksudnya dia tuduh puak-puak. Dia tuduh orang yang nak ikut Al-Quran dengan sunnah ni sebagai puak mujassimah, yang terima Al-Quran macam tu saja. Sebagaimana Allah Ta'ala turunkan tadi, tanpa mentakwilkannya, tanpa mentahrifkannya, tanpa mentaktilkannya. Ya? Dia ikut je Tuhan kata macam tu, cukup lah kat tu saja. Tu sudah fikir lah. Dia pun fikir tu yang dia buat jadi macam tu. Dia pun kata mana boleh Tuhan duduk di bahagian atas. Bila Tuhan duduk di bahagian atas sana, maka macam makhluk lah. Kan? Macam tu lah huraian dia tadi, macam-macam syubhah tadi. Lepas tu dia gunakan ayat tu kan, ayat surah Al-Imran tu ke atas orang Sunni, orang yang nak berpegang pada sunnah tadi, kan? Kata puak ni apa namanya, ikut yang apa nama, ayat-ayat mutasyabihat. Depa ni ayat sifat ni ayat mutasyabihat. Tok guru depa kata ayat sifat, ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran sifat Allah Taala bukan mutasyabihat, muhkamat. Tu dia. Tapi itulah. Depa akan itulah benda ni kan, dia akan sampai hari kiamat ni macam itulah. Kan setiap maknanya kebenaran tu ada penentang dia. Depa kata depa benar, dan pihak ni kata depa benar. Siapa yang benar? Yang benarnya adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah tu sebagai pegangan dan pedoman. Tidak kita lebih pandai daripada Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Itu dia. Baik. Sedang mana ada hadis tadi? Ada masalah lagi ya. Berbagai kuburan itu dia bangun sedemikian rupa dengan biaya yang tidak sedikit. Bukan sikit duit kau keluar tu. Agak-agak berapa ribu kan ni. Nak buat tu. Pakej tu berapa ribu paling murah? Tak, 1,000 lebih, 2,000, tak tahu lah. Ni kalau nak tahu nak tanya orang masjid. Tahu lah. Kan? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Dalam hadis sahih disebutkan, Nabi larang terang-terang kan. Pasal apa ustaz dia pun tak mau boleh terima. Nabi larang terang-terang kan dalam hadis ni. Nak pusing kok mana lagi? Pusing kepada cari duit lah, mananya tu ialah tak ada alasan lain lah. Nabi larang Rasulullah SAW ayu jassasal qabru, bahawa dibuat apa nama, binaan, dia buat ni simen kan, tile kau di atas kuburan, wa ay yuqa'ada alaihi, dan Nabi larang duduk atas kubur, wa ay yubna alaihi, dan dibina di atasnya. Sedang dalam riwayat yang sahih oleh At-Tirmizi rahimahullahu taala disebutkan pula larangan menulis sesuatu di atas kuburan. Yang kita baca tadi kan, hadis kita baca tadi, larang kita tulis sesuatu. Tulis nama atas batu ke, atas kayu ke, enggak, larang. Termasuk di dalamnya menuliskan ayat-ayat Al-Quran, syair dan sebagainya. Mentang-mentang kawan tu penyair, kita pun pergi tulis syair saja karangan dia dulu di atas kubur dia kan. Berikut ini hal-hal penting yang berkaitan dengan kuburan. Kebanyakan kuburan-kuburan yang diziarahi itu adalah tidak benar.
kubur yang mereka anggap kubur Nabi fulan, sahabat fulan tadi, tak benar. Oh, ni kubur Nabi Ismail, ni kubur Nabi Isa, apa semua kan. Siapa yang sebut dekat mereka tu? Nabi tak pernah buat pun, tak pernah beritahu pun. Kubur yang diketahui Nabi ni adalah Nabi Muhammad je SAW. Kubur Nabi Musa pun Nabi tak beritahu. Nabi kata kubur Musa AS di sekian tempat, di Kathibil Ahmar. Kalau kamu ada di situ, aku boleh tunjuk kat kamu kubur Musa dekat mana. Tapi tak ada siapa selain Nabi tahu kubur Nabi Musa AS. Nabi ni ramai kan, sangat ramai Nabi dan Rasul tadi kan. Aduh, orang buat kubur ni, kubur Nabi sekian, ni Nabi sekian. Oh, siap bubuh kain kan, lepas tu tak tabung depan tu. Tak tabung tu nak putih duit kan. Ni kawan tu tak ada kerja, dia jaga kubur. Kubur sabar silap, tak ada siapa pun dalam tu pun. Lepas tu TV3 ni, wah, buatlah liputan, pergi cari sejak Rasul dan sebagainya. Cari kubur lah, cari kubur sini. Kata kubur sahabat dekat China, dekat mana? Dekat sahabat apa nama tu? No, dia di sana, di Baqi' sana tu. Saya melawat. Kan? Apa buat dekat negara China? Kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Siap ada orang buat buku siap kan? Padahal dah suka Baqi' sana tu. Tak betul lah. Mana betul? Tak betul lah. Takkan satu di Baqi', satu di China. Kan? Pakatlah api tangkat kat tengah doa lah sahabat Nabi ni kan. Itulah dia orang kita ni. Tak kira orang cerita dia telan lagi. Siapa cerita pun dia tak kira, telan ya. Telan. Tambah cerita tu sedap, lagi sedap telan. Cerita tu kan. Habis tu Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma misalnya. Macam kubur Husain tadi kan. Puak Syiah tadi duk puja, duk tawaf kat kubur tu. Bukan kubur dia pun. Tak diketahui di bumi di mana dia ni. Kan? Taulah dia mati dibunuh di Karbala tu. Beliau mati syahid di Iraq dan tidak dibawa ke Mesir. Jenazah dia bukan Iraq ke Mesir dekat ke? Iraq dengan Mesir dekat ke? Kan? Masa tu bukan ada Asia dan sebagainya, mana ada. Kerana itu kuburan Al-Husain bin Ali di Mesir adalah tidak benar. Di Mesir tu. Kan? Orang duk pergi tawaf, duk apa. Bukti yang paling kuat atas kebohongan tersebut adalah bahawa kuburan Al-Husain ada pula di Iraq dan di Syam. Di Syam pun ada, di Iraq pun ada juga. Di Mesir pun ada juga. Mana satu? Tak lama di Malaysia pun ada. Syiah dah mula masuk Malaysia dah kan. Dah ada kan kat Malaysia ni. Bahkan mereka ni boleh terang-terangan pula kan. Tak lama dekat Malaysia pun ada kubur Al-Husain. Mungkin wallahu a'lam tu. Bukti yang lain iaitu bahawa para sahabat tidak menguburkan mayat di dalam masjid. Mana ada sahabat Nabi pergi tanam orang dalam masjid? Habis tu Nabi ni berkata, bukan zaman Nabi tu. Zaman pemerintah. Kan selepas tu tadi kan, zaman Bani Umayyah ke apa ke? Dia besar masjid tadi maknanya rumah bilik Aisyah tu termasuk dalam masjid. Tapi bukan masjid tu rumah dia, bilik dia. Hak luar tu masjid lah. Kan pembesaran masjid bukan maknanya sahabat yang buat maknanya kan kubur Nabi diletakkan dalam masjid dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengkebumikan seorang yang lain dalam masjid, tak ada. Kan? Itu. Dia maknanya itu ulama kata itu khusus untuk Nabi SAW dan Nabi bagi tahu. Nabi buat larangan tadi kan dalam hadis dia, maknanya yang buat tu ulama-ulama telah mengingkari perbuatan khulafa tadi kan, pemerintah tu. Tapi nak buat macam mana? Dah bagi tahu dia buat juga. Ulama hanya bagi tahu, bukan boleh buat apa. Nah, jadi sepatutnya gitulah. Cuma bila dah termasuk macam tu, yang tu khusus hanya bilik rumah Nabi lah, bilik Aisyah radhiyallahu taala anha kan. Yang tu, yang luar tu masjid lah. Tapi kerajaan Saudi dia buat macam mana? Dia buat tu sudut tu supaya tidak apa, supaya tidak orang sembahyang menghala ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari masa dia tak boleh nak sujud ke arah kubur Nabi tu. Dia kena jadi tempat tu jadi macam menyerong tu. Dia kena menghadap ke arah kiblat, dia tak boleh dia nak pergi himpit nak sembahyang ke arah bilik apa nama Aisyah tadi. Cuba tengok balik macam mana peta pembinaan masjid tadi kan yang dibesarkan tu. Itu dia.
Dan itu maknanya kata ulama khusus untuk Nabi sahaja macam tu. Kan buat macam mana? Tapi Nabi dah bagi tahu larangan dan Nabi dah larang dah. Habis itu. Hal itu sebagai pengamalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi kata apa? Kan Nabi larang kan? Qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknati orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maksudnya buat tempat ibadat di kubur para nabi mereka. Ini orang-orang Yahudi. Hikmah dari pelanggaran tersebut adalah agar masjid terbebas daripada syirik. Kita berhenti di situ. Ya. Masjid negara pada makam pahlawan. Soalan. Masjid negara makam pahlawan dalam masjid ke luar masjid? Di luar masjid. Ini bukan dalam masjid kan? Dalam kawasan. Tapi dalam kawasan masjid. Maknanya kalau ikut hadis tu tak boleh lah. Habis dia buat, wallahu ta'ala alam, kita ni dah kita belajar, kita tahu, kita carilah. Agar maknanya yang banyak lagi masjid kita boleh sembahyang. Kalau dalam masjid tu tak boleh lah. Tak kira lah. Dalam kawasan ke luar kawasan? Mungkin dia berkata ni bukan kawasan masjid. Dia berkata, kalau dia berkata ni bukan kawasan masjid, maka tak apalah. Tapi kalau dia berkata ni dalam masjid, dalam pagar masjid, dalam kawasan masjid, yang bila berlaku limpahan sembahyang tadi sampai ke situ, mana tak boleh lah. Tak kira lah di mana pun. Kan? Tak tahulah mufti dia bagi fatwa macam mana, wallahu ta'ala alam. Tapi hadis cakap macam tu. Kan? Tak ada perkataan mufti ke manakah yang boleh lawan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Soalan dia soalan orang luar ni, orang di rumah. Kan tengok. Apakah yang patut kita baca apabila menziarahi kubur ibu dan ayah serta keluarga yang lain? Ya. Apa yang patut kita baca tadi lah, apa yang Nabi ajar tadi, kan? Kita bagi salam, kan? Kalau kita pergi kuburan lah. Kemudian kita doa lah dengan doa yang pengampunan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, kan? Doa minta pengampunan. Allah Ta'ala bebaskan ayah dan mak kita daripada siksaan apa semua, ampunkan dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kita. Doa lah. Itu dia. Baca doa. Adapun baca Yasin, baca surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, itu tidak ada langsung riwayat daripada Nabi SAW yang sahih cerita tentang baca surah-surah ni di kuburan. Bahkan Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira. Akan iqra'u fiha al-Quran. Maka Nabi SAW baca Quran di rumah. Kamu jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Jadi maknanya kita faham mafhum mukhalafahnya. Jangan jadikan rumah sebagai kubur. Baca Quran di rumah. Maksudnya jangan baca Quran di kubur. Maksud kita faham bahawa bila di kubur tak boleh baca Quran. Baca apa? Baca doa saja. Kan? Mana? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Jadi kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ya Allah, doalah keampunan dengan seikhlas hati tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kita berhenti kat sini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap tu kesilapan saya sendiri, kita perbetulkan kesilapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.